nak tolong orang kita, orang Melayu yang Kelantan lah. Sama-sama Kelantan kita sembang kemah. Nah, tapi bila dengan yang orang yang bukan, kadang-kadang Kelantan dengan orang bukan Kelantan pun kita dah rasa lain kita punya layanan. Nah, sebab mungkin dia efek daripada bulu makan bulu. Nah, jadi bila kita baca Quran kita akan betulkan awak teredam. Kita ni sama. Sama je kita ni di sisi Allah Taala. Yang lebih mulia adalah orang yang paling tinggi takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena jelas di situ. Jadi kalau kita nak tengok antara Islam dengan Melayu, mana yang lebih utama? Islam. Tak, sebab Islam ni universal. Kan? Kalau kita kat sini, kita tengok Islam tu bukan Melayu saja. Islam tu orang Afrika pula ada Nigeria, ada Sudan, ada Somalia. Tak, dan kita tengok mereka ni lebih hebat daripada kita. Alah, lebih hebat daripada kita. Kan? Jadi sebab itulah kita punya attachment jangan sebab kabilah. Jangan sebab bangsa. Kita mesti attachment kita dengan kerana sebab agama. Barulah kita akan selamat. Apa maksud dia? Saya berkawan dengan Abang Edi bukan sebab dia Kelantan atau bukan sebab dia Melayu. Tapi kerana sebab dia, saya sama-sama Islam. Kan? Kita tengok atas dunia ni kenapa manusia ataupun kenapa orang Islam boleh sanggup kita kata bantu orang-orang Arab di Syria. Sebab atas nama Islam. Kan? Kadang-kadang mereka ni sanggup untuk bantu bukan atas dasar Islam, tapi atas dasar kemanusiaan. Kalau tengok prinsipal kita kata Quran, Islamic teaching, tak kena tu. Kita kena bantu atas dasar Islam, bukan atas dasar kemanusiaan. Tak. Baiklah kalau kita bantu orang bukan Islam, itu boleh kita kata atas dasar humanity, kemanusiaan. Tapi sama-sama Islam, atas dasar Islam. Barulah kita tak akan bermasalah di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita berkawan kerana Abang Edi ni pandai baik kereta, tak. Kawan Abang Edi ni sebab dia ni, kalau kita boleh kata Perdana Menteri lah kat sini dah, bagi orang Melayu, bagi contoh lah. Kerana sebab dunia, kita akan rasa kecewa bila ada berlaku benda-benda yang kadang-kadang tak kena dengan hawa nafsu kita. Tapi kalau kita letakkan kita dah betulkan alignment kita, kerana sebab agama, kerana sebab Islam, kita tak akan rasa apa-apa. Mana kita berkawan pun dengan ikhlas. Tak? Bukan kerana orang ni ada kelebihan, bukan kerana. Jadi kalau kita berkawan, kita bersahabat dengan kawan kita, kerana sebab-sebab tertentu, dia ada kelebihan, dia ada benda ni, dia ada benda tu, kita tak akan berkawan dengan semua orang. Tak? Kita hanya akan berkawan dengan grup tertentu yang kita rasa kita boleh ambil manfaat daripada orang tadi. Sedangkan Islam tak ajar kita macam tu. Kita kena berkawan dengan semua orang. Tetapi sebelum ditempatkan di bumi, takdir Allah menentukan baginda dan isterinya hidup dalam sebuah taman yang indah, penuh dengan nikmat dan kemewahan, aman dari segala gangguan, tetapi hanya untuk sementara sahaja. Okay? Ini pandangan pengarang kitab kita ni. Dia kata mungkin tempoh itu sebagai percubaan, sementara menunggu kemampuan fizikalnya untuk menyahut cabaran hidup di bumi yang memerlukan ketahanan yang lebih untuk menghadapi cuaca dan udara. Keadaannya bagaikan bayi yang baru lahir. Ia memerlukan tempat dan peralatan khas bagi meneruskan hidupnya sebelum dia dibawa keluar untuk menerima cahaya matahari, udara dan cuacanya yang semula jadi. Saya baca dahulu kan. Dalam tempoh yang sementara ini, Nabi Adam AS perlu tahu bahawa bumi sebagai tempat baginda dan zuriatnya akan membiak. Baginda tahu undang-undang dan peraturannya. Dia perlu membiasakan dirinya terlebih dahulu dengan suasana dan perubahan cuaca di sini. Jika ditakdirkan berlaku sesuatu pelanggaran undang-undang, pesalah boleh kembali kepada Allah dengan menyucikan dirinya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi kesalahan yang serupa pada masa-masa akan datang. Sikit lagi. Nabi Adam perlu membiasakan dirinya dengan undang-undang ini dalam tempoh yang tertentu. Baginda perlu kenal siapa kawan dan siapa lawannya. Baginda perlu belajar cara hidup yang menjamin kesejahteraannya di sini. Undang-undang itu tidak banyak, tetapi cukup untuk melatih Nabi Adam mendisiplinkan diri dan seterusnya memikul tanggungjawab sebagai khalifah Allah yang kerananya baginda dicipta. Dalam tempoh
Persediaan ini Nabi Adam dikehendaki mematuhi peraturan supaya baginda dan isterinya tidak mendekati sebatang pokok. Ini satu saja. Kalau berdasarkan ayat 35 ni, satu saja larangan, iaitu tidak mendekati sebatang pokok larangan di dalam syurga tempat tinggal. Ini yang kita sebut buah khuldi ni. Sekarang sebut pokok khuldi. Kita akan tengok apa sebenarnya, apa dia hakikat pokok. Tetapi syaitan bersumpah untuk menyesatkan Nabi Adam dalam tempoh baginda tinggal di sini, lalu membisikkan niat jahatnya pada Nabi Adam AS dan isterinya supaya mendekati pokok itu dan mengambil buah-buah yang ada padanya dan memakannya. Jika baginda berdua ingin kekal hidup selama-lamanya dalam syurga Allah SWT. Syaitan menyatakan bahawa dia sangat ikhlas dengan nasihat itu. Syaitan berikhlas juga. Okey. Tidak diketahui apakah pokok yang dilarang Nabi Adam AS dan isteri mendekatinya. Walaupun mufassirin ahli tafsir mengemukakan berbagai riwayat mengenai pokok dan buah yang dilarang. Ini pandangan pengarang kitab kita ni. Dia kata Nabi Adam AS diletakkan dalam syurga bersama dengan isteri baginda iaitu Hawa. Hawa. Orang Melayu kata Siti Hawa. Bahasa Arab Hawa. Daripada apa dia kata hayyun, hidup. Hidup. Okay. Kalau kita baca tafsir-tafsir yang lain, ada dua pandangan. Ada dua pandangan tentang kejadian Hawa. Bila Hawa ini diciptakan, adakah sebelum Nabi Adam diletakkan dalam syurga ataupun selepas? So, ada dua pandangan. Dan ulama-ulama tafsir tidak mengatakan mana yang lebih kuat. Ada setengah mengatakan yang lebih kuat, setengah mengatakan lebih. Tapi secara kesimpulannya, kerana tidak ada nas yang sahih, yang jelas, yang menyatakan sebelum ataupun selepas, maka ulama banyaklah tidak menyatakan mana ya, tidak mentarjih, istilahnya tarjih, menyatakan mana lebih kuat, mana yang lemah. Ada yang mengatakan Hawa ini diciptakan sebelum Nabi Adam diletakkan dalam syurga. Panjang kalau kita nak baca kisah. Boleh saya kongsi sikit dalam hadis-hadis, dalam ayat Quran tidak cerita secara detail kejadian Hawa. Dalam hadis pun tidak ada yang menceritakan secara detail. Tapi riwayat-riwayat daripada ahli kitab, ahli kitab Taurat dan ahli kitab Injil ada menceritakan tentang kejadian Hawa. Sebagai contoh untuk makluman kita, saya baca sikit. Sebagai contoh, ada satu riwayat disebutkan kat sini. Dikata wasiyaqul ayat, saya baca. Wasiyaqul ayat yaqtadi anna Hawa khuliqat qabla dukhuli Adam al-jannah. Kalau kita tengok ayat ini ataupun gaya ataupun susunan ayat ini, kita boleh faham bahawasanya Nabi Hawa itu diciptakan sebelum Nabi Adam diletakkan dalam syurga. Okey. Antaranya disebut oleh Muhammad ibn Ishaq. Dia kata kat sini Nabi Adam AS ini dilemparkan uqiyat as-sinah, dilemparkan rasa mengantuk. Maknanya diselubungi rasa mengantuk pada satu hari. Kemudian ini riwayat ahli kitab riwayat ahli kitab. Kemudian dikata kat sini kemudian diambil satu tulang rusuk daripada tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri min syaqqil aisar. Kemudian dibalut tulang tadi dengan lahman, dengan daging. Pada waktu itu Adamu naimun, Nabi Adam tengah tidur. Kemudian selepas dia bangun daripada tidur, dia tengok sebelah dia Hawa. Tengok sebelah dia ada seorang perempuan. Dalam riwayat lain, malaikat tanya Nabi Adam. Bila dia sedar daripada tidur yang sekejap tadi, dia tengok sebelah dia ada seorang perempuan. Kata, apa ni? So, malaikat tanya dia,
Siapa, wahai Adam, siapakah yang perempuan yang berada di sebelah kamu? Maka Adam pun dengan ilmu yang diberikan kepada dia oleh Allah Ta'ala, dia kata Hawa. Hawa. Okay? Dan Allah Ta'ala jadikan Hawa ini untuk menjadi menjadi teman, supaya Nabi Adam hidup dalam ketenangan. Liyaskuna ilaih. Sebab tu kalau dalam ayat-ayat lain pun yang menceritakan tentang kejadian lelaki dan perempuan, suami dan isteri, antara hikmahnya adalah, antara tujuannya adalah untuk kita rasa ketenangan. Liyaskuna ilaiha. Tak. Kalau yang siapa yang muda-muda ni belum kahwin tak rasa lagi lah. Tak. Bila dah kahwin tu kita rasa ada ketenangan. Balik office serabut Nasrana, serabut balik rumah, ada isteri kita yang kita rasa tenang. Bukan balik kat rumah lepaskan kita punya masalah kat dia. Tak. Kadang-kadang balik rumah ni tengok anak kita pun kita dah rasa hilang serabut kita kan. Serabut kat office ke, serabut buat kerja dan sebagainya. Tengok anak kita tambah yang kecil kan. Kita rasa tenang. Kita rasa apa? Rasa dunia ni kita yang mempunyai. Rasa tenang. Maknanya ada sakinah di situ. Betul lah Allah kata liyaskuna ilaiha. Itu antara riwayat lah. Ada riwayat lain juga yang mengatakan Hawa ini diciptakan selepas Nabi Adam AS masuk dalam syurga. Nabi Adam tanya, apa dia, takkan aku duduk seorang? Ni bahasa saya lah. Takkan aku duduk seorang je, boring je. Tak ada pasangan ke? So, lepas tu Allah Ta'ala macam tadi lah, bahasanya Allah Ta'ala dia selubungi rasa mengantuk, kemudian diciptakan Hawa. Bila dia sedar, ada sebelah dia seorang wanita. Lepas itulah peristiwa dia Nabi Adam AS diletakkan dalam syurga, dan kisah dia dikeluarkan daripada syurga. Jadi yang pentingnya kita itu cerita daripada riwayat ahli kitab. Sebagaimana saya pernah sebut sebelum ini, dalam tafsir-tafsir pun ada riwayat daripada ahli kitab yang kita sebut Israiliyat. Kalau saudara pernah jumpa riwayat Israili, ada daripada kitab Taurat ataupun kitab Injil. Sebab bila Nabi SAW hijrah ke Madinah secara khususnya, ramai di kalangan orang Yahudi yang masuk Islam. Khususnya golongan ulama dia lah, pendeta-pendeta Yahudi. Ulama ahli kitab. Antaranya Ka'ab Al-Ahbar, Wahab bin Munabbih, ada 4-5 orang lagi, yang mana mereka bila ditanya tentang tafsiran ayat-ayat tertentu, mereka akan memasukkan tafsiran daripada kitab-kitab mereka. Jadi riwayat-riwayat Israiliyat ni ada 3 pandangan lah. Kalau riwayat ini selari dengan Quran, dengan hadis, kita boleh terima lah. Kalau bertentangan, kita kena tolak. Kalau tidak disebut dalam Quran, tidak disebut dalam hadis, kita kena KIV, tawakuf. Sebab mungkin riwayat itu benar, mungkin riwayat itu tidak tepat. Jadi kita kena. Jadi dalam kisah kejadian Hawa ini, kita tak payah nak berbalah. Maknanya kalau kita tahu pun hakikat dia tidak menaikkan iman kita. Cukuplah kita tahu bahawasanya Hawa itu diciptakan untuk menjadi pasangan kepada Nabi Adam alaihissalam. So dia kata kat sini, kehidupan di situ sementara sahaja sebelum diturunkan ke bumi. Macam kita kata, istilah kita transit lah. Transit sekejap untuk membiasakan Nabi Adam AS dengan kehidupan di bumi yang akan dia dihantar selepas ini. Yang kedua tentang pokok. Kalau dalam ayat ni disebutkan wala taqraba hadhihi asy-syajarah. Allah Ta'ala guna perkataan asy-syajarah. Jangan kamu menghampiri pokok ini. Orang Melayu kita sebut buah khuldi. Buah khuldi. Dalam Al-Quran tidak disebut buah, disebut syajarah. Dalam ayat lain disebut syajaratul khuldi, pokok yang kekal. Kisah dia adalah, dalam setengah riwayat tafsir mengatakan pokok ini adalah pokok yang pokok yang ada dalam syurga, dan dia ada buah-buah dia lah. Ada cabang-cabang, ada dahan dia, ada buah dia. Dan sesiapa yang makan daripada buah ini, dia akan kekal dalam syurga selama-lamanya. So, sebab itu dah dalam ayat ini dikatakan syaitan menggoda Nabi Adam AS dengan dia mengatakan bahawasanya Adam dan Hawa, sekiranya kamu makan buah daripada pokok ini, kamu akan tinggal dalam syurga selama-lamanya. Sebab itu disebutkan tadi, dalam diri Nabi Adam AS dan Hawa pun dia ada
nafsu ataupun ada kemahuan untuk tinggal dalam syurga selama-lamanya. Macam kita lah, kalau kita tanya, kalau kita diberi option, kita semua ni diberi option duduk atas dunia selama-lamanya ke ataupun nak mati. Jadi nak duduk atas dunia selama tak? Kalau Allah Ta'ala bagi option lah, maknanya tak ada mati, kita boleh pilih lah. Nak duduk selama-lamanya, kekal atas dunia, ataupun nak mati, nak pergi ke alam berikutnya. Kita nak cek yang mana agak-agak? Mungkin susah nak jawab. Kalau kita diberi pilihan lah, kerajaan Malaysia kata siapa yang duduk Australia, kita bagi pilihan, Prime Minister kita bagi pilihan, nak duduk selama-lamanya di Aussie ataupun nak balik Malaysia. Ini mudah sikit nak jawab tu. Mesti kita tik yang duduk selama-lamanya di Aussie lah, tak nak balik. Kan? Jadi tak ada option. Okay? Jadi sebab itulah bila dikatakan syajarah ni, pokok ini, dia sama dengan isu tadi lah. Kita tak perlu mencari dia punya detail dia. Pokok apa? Pokok durian ke, pokok rambutan ke, tak payah. Istilah buah khuldi itu salah sebenarnya. Digunakan dalam konteks kita di alam Melayu lah. Orang Melayu sebut buah khuldi itu salah. Buah ni tak tahu, pokok ni tak tahu pokok apa. Al-khuldi itu, al-khuldu maksudnya kekal. Kita baca dalam Quran khalidina fiha. Khaladan ni maksud khalada yakhludu maksudnya kekal. Okey? Buah khuldi itu maksudnya buah yang kekal lah. Okey? Jadi dalam Quran disebut dengan istilah syajarah. Maksud syajarah tu betul lah, disebut syajarah, tapi yuradu biha dikehendaki dengan pokok tadi adalah buah lah. Takkan nak makan pokok kan? Kita sebut pokok durian. Kita bukan makan pokok, kita makan buah durian, kan? So dalam Al-Quran disebut kataan syajarah. Ada enam tafsiran. Pokok apa? Ada 6 tafsiran. Antaranya ulama mengatakan pokok ni pokok tamar. Pokok tamar. Ada yang mengatakan pokok buah tin. Buah apa? Buah tin. Fig. Buah fig kat sini kita boleh makan fresh. Yang tiga ada mengatakan pokok gandum. Ada 2-3 lagi tafsiran yang mengatakan untuk mentafsirkan syajarah di sini. Tapi ulama, seperti yang saya sebut tadi, ulama tidak menentukan mana yang lebih kuat, pandangan mana yang lebih kuat. Tengok yang berikut itu, perenggan bawah tu. Syed Qutb berpendapat bahawa pokok larangan itu mungkin melambangkan pantang larang. Ini ditengok secara simbolik. Allah Ta'ala larang, wala taqraba hadhihi syajarah. Ayat itu dalam bentuk larangan. La taqraba, nahiyah, dalam bentuk larangan. La taqraba, jangan kamu berdua mendekati pokok ini. So pokok itu simbolik kepada pantang larang yang pasti dihadapi dan dipatuhi dalam kehidupan manusia di bumi. Kerana tanpa pantang larang, kemahuan manusia tidak akan tumbuh, dan sempadan perbezaan antara haiwan manusia yang mempunyai kehendak dan haiwan bukan manusia yang tidak mempunyai kehendak tidak akan wujud. So pantang larang ni membezakan kita antara membezakan manusia dengan haiwan. Tengok istilah pengarang kitab kita ni guna istilah haiwan manusia dan haiwan bukan manusia. Haiwan manusia dan haiwan bukan manusia. Kalau kita belajar ilmu logik, dalam bahasa Arab kita sebut mantik. Mantik, logik, falsafah. Manusia ini digelar sebagai hayawanun natiq. Al-insan hayawanun natiq. Manusia ini adalah haiwan yang boleh berfikir, boleh bercakap. Okey? Nataqah ni boleh berfikir, boleh bercakap. Adapun haiwan-haiwan ini, binatang itu disebut sebagai hayawanun ghairu natiq. Haiwan yang tidak boleh bercakap, tidak boleh berfikir. Maknanya tak ada akal lah. Manusia ni haiwan yang ada akal. Binatang itu haiwan yang tidak ada akal. Okay? Maksud hayawan ni dalam bahasa Arab, haiwan-haiwan kita sebut tu hayawan tu maknanya benda yang hidup. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya akhirat itu adalah merupakan kehidupan yang sebenar-benar. Maksud hayawan tu benda yang hidup. Jadi bila ada pantang larang, dia akan membezakan antara kita dengan binatang lah. Kalau lembu dia sodok ikut hutannya. Kadang dia tengok benda-benda yang hijau dia makannya. Kalau kita cat batu tu hijau, dia telannya. Sebab dia tak ada pantang larang.
kan? Macam apa, kalau biasa kalau di kampung ni babi hutan. Tak, babi hutan disodok je, tanam jagung ke, tanam